Selamat petang dan selamat datang kepada semua peserta CDL yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada petang ini. Saya Lele Yusuf, merupakan seorang pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, berperanan sebagai moderator Anda pada sesi ini. Saya berharap semua peserta CDL pada hari ini dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan perkongsian pada petang ini. Silakan Datuk. Terima kasih Cik Laila, pelajar daripada UPSI, orang muda, jadi moderator kita pada petang ini. Inilah sebahagian daripada program CDL, bukan saja dalam kepimpinan kita kata the role of leadership is not to create more followers, but the role of leaders is to create more leaders. The role of leadership is to create more leaders. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini tajuk saya adalah what the best students do. Whether they are in school or whether they are in college or at university or at any institute. What the best students do. And there's an interesting book, buku yang memang ditulis oleh pengarang nama dia Ken Bain, ya. Dan tajuk buku itu adalah What the Best College Students Do. Dan daripada situ beliau rungkaikan bahawa kita dalam kajian atau penyelidikan menunjukkan pelajar ni boleh dikategorikan kepada 3 kategori. Sebelum itu saya juga nak ucapkan tahniah kepada semua yang dapat bersama pada petang ni. Walaupun ni musim cuti, tetapi tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama untuk petang Jumaat ini. So balik kepada tajuk kita, what the best students do. What do the best students do? So, seperti yang dinyatakan oleh dalam buku Ken Bain, ya, pelajar ni boleh dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama ialah kategori yang kita panggil sebagai superficial learners. Superficial learners ini, dia belajar, dia menghafal untuk setakat nak jawab soalan. Dia belajar, dia dengar apa yang diajar, dia ambil nota untuk menjawab soalan seperti yang dikehendaki dalam soalan itu sahaja. So mereka tidak akan banyak mengupas tajuk dan tanya soalan-soalan yang dapat menghuraikan apa yang mereka tak faham. Mereka adalah superficial learners. Kategori yang kedua adalah kategori mereka yang kita kategorikan sebagai strategic learners. Strategic learners ni, mereka fokus kepada peperiksaan. Mereka fokus kepada grade. Bila mula je semester, mereka akan lari ke pusat sumber dan mereka akan lihat kertas ujian tahun-tahun lepas. Dan mereka akan kaji soalan-soalan mana yang mungkin atau selalu ditanya. Maka mereka akan bersedia hanya untuk nak menjawab soalan itu. Dan hasrat mereka adalah untuk dapatkan grade yang terbaik. Banding dengan superficial learners, mereka seronok walaupun dah cukup makan. Asalkan lulus, they are happy. Tapi yang strategic learners ni, mereka nak harapkan grade yang terbaik. Untuk nak dapatkan grade yang terbaik, mereka akan gunakan pendekatan strategik, hanya belajar untuk soalan yang mungkin akan keluar dalam peperiksaan. So very specific for the exam. Kalau kita nak panggil mereka kategori yang exam oriented, yang hanya fokus ambil periksa dan dapat grade yang terbaik. They are preparing for the exam. Walhal yang first category superficial learners, they are preparing just
janji boleh lulus. Now we come to the third category. Kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ialah the deep learners. The deep learners ini adalah kategori yang sentiasa tidak akan terima ilmu yang disampaikan, tetapi mengemukakan soalan-soalan supaya mereka boleh mendalami ilmu yang disampaikan dalam kuliah-kuliah atau apa jua yang mereka baca. Mereka suka menyoal untuk dapat pengertian tentang apa yang dipelajari, bukan secara luas tetapi juga secara mendalam. Dan mereka kemungkinan adalah jenis pelajar yang bukan saja kita selalu kata think out of the box. Mereka bukan saja think out of the box, tetapi mereka menyoal why is the box there in the first place. It's not only thinking out of the box. Fikir di luar kotak. Tapi yang deep learners ini, dia soal kenapa ada kotak di situ in the first place. Those are the deep learners. Mereka tak begitu risau bahawa dalam peperiksaan akan dapat A dan A plus atau dan sebagainya. Mereka nak memahami apa yang mereka pelajari. Dan dalam penyelidikan dan kajian menunjukkan bahawa pelajar jenis inilah yang akhirnya akan menunjukkan kejayaan yang berbeza daripada rakan mereka yang strategic learner dan superficial learner. The deep learners will always be in position dalam jawatan-jawatan yang memerlukan pemikiran, yang memerlukan thinkers, memerlukan individu yang tidak hanya sebulat-bulat menerima ilmu yang disampaikan. Mereka menyoal supaya pemahaman mereka akan lebih mendalam, supaya apa yang mereka pelajari itu bermakna bagi mereka, bukan sekadar hanya untuk mendapatkan grade yang terbaik. Dan dalam erti kata yang sama, pelajar kita di alaf sekarang ini, maupun di sekolah rendah, maupun di sekolah menengah, sentiasa nak mengetahui the why. Mereka tak begitu berminat hanya dalam the what, but they want to know the why. Why? Kerana dengan information explosion, technology explosion, mereka boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Sumber itu tidak hanya menjadi guru sekarang. Ada banyak sumber yang lain. Maka bila murid datang ke kelas, mereka sudah mempunyai ilmu dan pengalaman. Dan ilmu dan pengalaman itu menjadi asas untuk guru membina atau melipat gandakan ilmu yang ada pada mereka. Dan cara mereka belajar mungkin berbeza. Ada orang suka nota, ada orang suka visual, ada orang suka role play. Ada pelajar yang mungkin suka aktiviti. Ada pelajar yang suka banyak latihan. Pelajar belajar dengan cara-cara yang berbeza. So, bagi seorang guru, dia harus sentiasa bersedia dengan intervensi ilmu yang sejajar dengan perkembangan murid-muridnya. Dan perkembangan murid-muridnya itu mungkin berbeza di antara kelas pun. So inilah yang menjadi cabaran kepada seorang guru kerana masa sentiasa mencemburui persediaan beliau. Kerana nak buat persediaan untuk differentiated learning dan sebagainya memerlukan masa. So saya harap kita sebagai pendidik boleh mengenali pelajar-pelajar kita dan kita nak memangkinkan pemikiran mereka, kita nak menggalakkan mereka supaya mereka akan sentiasa berada dalam kategori yang ketiga, iaitu kategori the deep learners yang menyoal untuk pemahaman, bukan sekadar menyoal kerana nak menyoal sahaja.
tapi untuk pemahaman. Dan yang terbaiknya kita nak mereka menjadi pemikir. From when you are Socratic, pendekatan Sokratis dalam memahami sesuatu, anda akan banyak bertanya. Tapi bertanya itu ada manfaatnya. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jemput anak saya hari ini. Dan dua ungkapan yang saya selalu bacakan pada penghujung sesi saya akan dibacakan oleh beliau pada hari ini. Terima kasih, Siti. Okay? Yes, bos. boleh nampak? Yes. Okay. Have to be in front. All right. Okay. Buku adalah beban latihan minda. Books are the training weights of the minds. If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Would you like to repeat that again? If a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So, terima kasih dan ingat-ingat bahawa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Daripada buku, daripada internet dan sebagainya. Marilah kita sama-sama sentiasa menerokai ilmu. Itu saja daripada saya untuk 16 hari bulan Disember dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sedang mengambil masa bersama dengan keluarga di musim cuti ini. Sekian, terima kasih kepada moderator muda kita, Cik Lilia. Ya. Thank you very much. Jemput kawan-kawan anda untuk bersama dengan kami pada masa depan. We need young people. We need young educators. We need young educators yang gah dan mempunyai passion yang tinggi dalam pendidikan. Terima kasih semua. Okey, baiklah. Terima kasih Dato' atas perkongsian sebentar tadi yang telah berkongsi tentang what is the best student do. Saya yakin perkongsian tersebut memberikan manfaat kepada semua peserta. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada sesi CDL pada petang ini. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri ke-69 kepada peserta yang baru saja menghadirkan diri. Baiklah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Connecting Dots Learning ataupun CDL adalah merupakan program mingguan yang menampilkan perkongsian daripada guru-guru cemerlang mengenai pelbagai topik. Objektif bagi CDL ini adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Untuk menyertai program CDL ini, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah secara percuma. Peserta juga akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian juga akan berlangsung pada setiap hari Jumaat, iaitu selama 1 jam 30 minit, bermula dari jam 3 petang hingga 4:30 petang. Perkongsian juga dikongsikan secara hands-on dan sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada sesi akhir. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan perkongsian daripada pembentang kita iaitu Cikgu Siti Rafeka tentang kaedah PDPC, Pembelajaran abad ke-21, Guru Progresif, Murid Produktif. Pembentangan kita pada petang ini merupakan seorang guru yang bertugas di SMK Intaban Tenom Sabah yang mengajar dalam subjek biologi dan sains. Okey, sejarah pendidikan yang diperolehi oleh guru ini adalah beliau memperolehi sejarah ijazah sarjana muda sains, genetik dan biologi molekul Universiti Malaya tahun 2004. Memperolehi diploma pendidikan biologi Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2010 dan memperolehi ijazah sarjana pendidikan iaitu pendidikan sains di Universiti Malaysia Sabah tahun 2015. Bagi pencapaian dan pengalaman yang telah diperolehi oleh guru ini pula adalah beliau berjaya menjadi duta guru Petronas Kohort 2 sesi 2021-2022, memperolehi pingat perak inovasi guru kolokium pendidikan kebangsaan UMS tahun 2022, memperolehi pingat emas karnival inovasi pendalaman Indopeda Sabah tahun 2022, mempunyai naib johan
3 minutes PDP pitching Hari Terbuka PPD T6 tahun 2022. Pengubal bersama modul Hebat Biologi SPM JPN Sabah tahun 2021. Anugerah Guru Inspirasi Hari Guru Daerah T6 tahun 2021. Anugerah Guru Inovatif Hari Guru Daerah T6 tahun 2019 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang EPC tahun 2013. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada pembentang, sekiranya para peserta mempunyai soalan sepanjang perkongsian ini berlangsung, sila nyatakan soalan anda di ruangan chat. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Siti Rafiqah untuk meneruskan sesi pada hari ini. Terima kasih Cik Lelia Yusof dari Universiti Perguruan Sultan Idris, Perak. Ya, buat makluman para peserta semua, Cik Lelia merupakan ex-student saya di SMK Entabuan. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta CDL pada hari ini. Saya Cikgu Siti Rafiqah binti Samsul Anwar dari SMK Entabuan, T6 Sabah. Sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, bolehkah saya minta semua peserta untuk tulis dari mana anda berada sekarang? Mungkin ada yang berada di kampung atau mungkin ada di overseas. Di overseas tu mungkin di Sabah Sarawak juga, sama seperti saya yang belum balik kampung. Boleh typekan di ruangan chat. Ada saya Cikgu Hayati dari Kemamang, Terengganu. Ada juga kawan saya dari SMK Entabuan, Cikgu Kelvini. Dan lain peserta dari mana tu? Cikgu Kasma dari Kelantan. Ada juga Tuan Pengetua, Tuan Azlan Dimon. Dari Sarawak pun ada Cikgu Guh. Dari Sungai Petani Kedah, Cikgu Siti Khadijah. Yang lain boleh teruskan. Jadi kita akan teruskan sesi seterusnya untuk menjawab soalan-soalan di ruangan Slido. Jadi saya minta semua peserta untuk Google, search Slido ataupun boleh scan QR code ataupun boleh Google, search Slido dan masukkan nombor 2939902. Soalan pertama, apakah kaedah PAK21 yang paling kerap anda gunakan? Para peserta boleh type di ruangan jawapan di Slido. Google Classroom, ada yang jawab. Quizzes, Kahoot, kebanyakannya yang online. Kalau yang offline, mungkin ada yang pernah gunakan eksperimen, ini confirm Cikgu Sains, gallery walk, antara kaedah PAK21 yang paling popular. Ada juga yang type ruangan chat, popcorn, PowerPoint untuk pembentangan. Kebanyakan memang pembentangan. Hot seat, kerusi panas, role play. Cikgu boleh teruskan menaip di ruangan chat. Peta iting, untuk buat aktiviti berkumpulan secara pembentangan ataupun untuk menulis nota. Jadi teruskan kepada soalan yang kedua. Rally Robin, take turn untuk jawab soalan. Okay. Untuk soalan kedua, berdasarkan senarai yang diberikan, apakah kaedah PC PAK21 yang belum pernah anda gunakan? Jadi kat sini saya ada list out. Saya senaraikan beberapa kaedah PAK21. One stays, other stray. Okay, ada yang pilih. Bus stop. Adakah yang lain semua pernah gunakan? Lelia sendiri, adakah Lelia pernah gunakan mana-mana kaedah? Sekarang kebanyakannya ialah bus stop. Mungkin ramai yang pernah menggunakan gallery walk, hot seat, think patient, simulasi. Simulasi sebenarnya untuk subjek sains dan juga biologi, terutama dalam proses. Di ruangan chat, hot seat. Itu Cikgu Lelia. Kita teruskan untuk soalan ketiga. Nyatakan satu kaedah PDPC PAK21
yang ingin anda pelajari hari ini? Boleh typekan di ruangan chat ataupun typekan di Slido. Bus stop. Yang kedua pun nyatakan bus stop. Sebenarnya bagi guru-guru, cikgu-cikgu, rakan-rakan yang pernah menggunakan gallery walk dan one stay other street, bus stop ialah another option yang boleh kita gunakan, terutama sekali untuk membuat pentaksiran dan juga ulang kaji. Nampaknya ramai minat dengan bus stop hari ini. Di ruangan chat, Cikgu Yuganis pun menyatakan bus stop. Kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan kaedah PAK 21 bus stop. Jadi cikgu-cikgu lain boleh tuliskan di Slido ataupun typekan di ruangan chat. Jadi saya akan teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu kaedah PDPC PAK 21. PAK 21 seperti dinyatakan oleh KPM pada 2014 ialah proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, serta aplikasi nilai murni dan etika. Jadi untuk perkongsian pada hari ini, ada dua objektif yang saya harap kita boleh capai. Yang pertama, saya harap semua peserta boleh menyaraikan sekurang-kurangnya 5 kaedah PDPC PAK 21. Dan yang kedua, boleh memahami dan merancang terus melaksanakan kaedah PDPC PAK 21 dalam kelas. Ini adalah antara 6 kemahiran PAK 21 yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Yang pertama ialah pemikiran kritis, iaitu pemikiran aras tinggi. Yang kedua, kolaborasi, kerjasama kumpulan. Yang ketiga ialah komunikasi, sama ada sesama rakan-rakan ataupun dengan guru. Yang keempat ialah kreativiti. Yang kelima, kewarganegaraan. Dan yang keenam ialah sastria. Jadi saya bincang dulu model pembelajaran 5E ataupun dikenali sebagai model 5E yang melibatkan 5E. E yang pertama merujuk kepada engage, iaitu pelibatan. Guru akan merangsang pelibatan untuk menarik minat murid dan mengaitkan soalan-soalan berhubung dengan pengetahuan sedia ada murid. Selalunya untuk fasa engage ataupun pelibatan, guru-guru akan memberikan soalan-soalan sama ada berkaitan dengan pembelajaran lepas ataupun berkaitan topik-topik tempatan ataupun yang murid tahu. Seterusnya, selepas menarik perhatian murid, kita masuk ke fasa kedua iaitu explore, penerokaan. Murid akan diberikan aktiviti hands-on untuk meneroka konsep ataupun suatu proses dan membina pemahaman dengan menjalankan penyiasatan. Kemudian, selepas murid berbincang dalam kumpulan bersama dengan ahli kumpulan, fasa ketiga ialah explain ataupun penerangan. Jadi murid akan membuat pembentangan, menerangkan refleksi berdasarkan pengalaman dan penyiasatan yang dibuat. Dan masa ini juga guru akan memperkenalkan konsep untuk mengukuhkan pemahaman murid. Jadi kalau misalnya ada misconception, masa itulah guru akan menerangkan. Kemudian seterusnya untuk fasa keempat iaitu elaborate, pengembangan. Murid akan mengembangkan pemahaman dengan mengaplikasikan konsep dalam situasi baru. Maksudnya guru akan memberikan satu soalan hebat untuk murid mengaplikasikan konsep yang baru dipelajari. Dan seterusnya untuk fasa kelima iaitu evaluate, penilaian. Guru dan juga murid akan membuat penilaian dan refleksi. Seterusnya menyemak pemahaman. Jika ada murid yang tidak faham, cikgu akan menerangkan semula. Jadi untuk model 5E selalunya kita gunakan dalam subjek sains dan juga untuk yang ini saya bagi contoh subjek biologi. Jadi untuk fasa yang pertama, pelibatan, guru memberikan satu topik untuk menarik minat murid. Macam untuk kali ini, disebabkan saya mengajar biologi tingkatan 4 bab 7, tajuknya berkaitan dengan respirasi. Jadi saya soal tentang air tapai. Sebab di Tenom ni memang familiar dengan air tapai. Jadi
saya bagi soalan, apakah kaitan tapai ataupun apakah proses yang terlibat dalam pembuatan tapai. Kemudian murid akan jawablah mengikut pengetahuan sedia ada. Kemudian untuk fasa kedua iaitu penerokaan, setiap kumpulan akan diberikan satu bahan, sama ada model respirasi ataupun kuih tapai ataupun yogurt. Dan kemudian murid akan mengaitkan respirasi dan juga fermentasi dalam proses pembentukan bahan-bahan tersebut. Seterusnya, lepas perbincangan, murid akan membuat fasa ketiga iaitu pembentangan. Dan kemudian selepas murid bentang dan guru akan memberi ulasan kepada pemahaman sedia ada murid, guru akan menyoal satu soalan kebat untuk fasa yang keempat iaitu pengembangan. Contohnya, saya akan bagi soalan, apakah yang akan berlaku jika tajau, tajau itu sebenarnya ialah tempayan yang digunakan untuk membuat air tapai. Kalau tajau itu tidak ditutup dengan rapat, apakah yang berlaku pada proses penghasilan air tapai? Jadi murid akan menggunakan pengetahuan yang baru dibincang itu untuk menjawab yang tersebut, soalan IP5. Dan kemudian fasa terakhir ialah perbincangan serta pengukuhan. Jadi sama-sama akan menilai lah, guru dan murid akan menilai sama ada jawapan yang murid berikan tu betul ataupun tidak. Okey, yang kedua ialah engineering design process ataupun EDP. Jadi fasa ini sebenarnya saya belajar ketika program Buta Guru Kohort 2. Ada 6 fasa keseluruhan. Yang pertama ialah fasa tanya untuk mendapatkan masalah ataupun isu tentang projek ataupun bahan yang akan dihasilkan. Yang kedua, fasa sumbang saran, iaitu selepas ada maklumat, ada input, murid-murid akan mula memberikan idea untuk memilih satu cara penyelesaian terbaik. So dalam dalam situasi ini ialah murid menghasilkan satu projek ataupun satu model. Kemudian setelah memilih satu projek, fasa ketiga ialah murid akan mula membina projek ataupun model yang diarahkan. Dan selepas siap membuat model, fasa keempat, murid akan uji dan menilai projek. Seterusnya mendapatkan maklum balas. Adakah perlu ditambah baik ataupun boleh gunakan yang sedia ada. Itu adalah fasa yang kelima. Dan seterusnya, murid akan membuat pemetangan. Itu fasa keenam melibatkan komunikasi. Jadi untuk EDP, saya gunakan untuk persatuan STEM dalam topik model kereta angin. Jadi mula-mula kami bagi satu soalan iaitu bagaimanakah kereta boleh bergerak sekiranya tiada minyak sebagai contoh. Jadi murid pun cadangkan menggunakan elektrik ataupun menggunakan tenaga alternatif. Contohnya mungkin solar ataupun ada juga yang sebut angin. Jadi kemudian kami bagi satu set bahan yang dalam tu dah ada kertas, dah ada belon, dah ada penutup botol dan juga lidi serta selofan tape. Kita selofan. Jadi murid akan mula mereka cipta satu model untuk menghasilkan model kereta angin. Kemudian setelah itu kami akan minta murid untuk untuk menguji model tersebut. Adakah model itu boleh digunakan? Kemudian fasa kelima, murid akan tambah baik. Masa itu kami berikan satu prosedur yang sebenar dan murid dibenarkan untuk berbincang semula dalam kumpulan untuk menambah baik model yang sedia ada. Dan murid diberikan satu kali lagi peluang untuk uji model tersebut dan fasa terakhir ialah murid membentangkan apakah kelebihan dan kekurangan model yang dibuat. Okay, seterusnya, ini adalah yang dihasilkan oleh Persatuan STEM menggunakan fasa EDP dalam proses membuat model kereta angin. Seterusnya saya akan bincangkan tentang bentukan kumpulan. Okay, sebelum kita pergi ke kaedah PAK 21, ada beberapa cara pembentukan kumpulan. Yang paling biasa ialah numbering, dan semua guru pun pernah guna, iaitu guna penomboran. Yang kedua ialah cabut undi. Dan yang ketiga, ini adalah kaedah PAK 21, iaitu make a match. Okay, ini adalah kaedah penomboran.
yang biasa digunakan. Contohnya dalam satu kumpulan tu ada 5 orang, cikgu nak buat 5 kumpulan, jadi satu orang tu satulah nombor, kemudian kumpul ikut nombor. Ini memang saya rasa semua cikgu pun pernah buat. Okay, ataupun cara kedua yang paling senang juga ialah cabut undi. Contohnya tulis nombor di kertas, murid cabut, kemudian duduk ikut kumpulan. Ataupun cikgu boleh guna cara yang saya guna, iaitu masa ini adalah program Score A Biology, 5 Sains. Saya bagi, diorang semua ada 36 orang, jadi saya beli 36 ban yang ada 6 frasa. Maksudnya setiap ban tu, setiap frasa tu ada 6. Jadi murid dia akan ambil dan duduk di tempat masing-masing. Kemudian baru saya cakap, duduk ikut frasa ban yang telah dipilih. Sebab itulah kumpulan yang dibentuk. Ini pun cara lain sikit. Seterusnya yang ketiga ialah make a match. Selalunya make a match saya gunakan untuk pembentukan kumpulan bagi topik sains tingkatan 2 bab 3 kelas makanan. Cara dia mula-mula masuk kelas, murid akan diberikan kertas A4. Macam dalam ni saya bagi saiz 1/4 kertas A4 dan kemudian setiap murid dikehendaki melukis satu makanan kegemaran. Jadi murid pun akan lukis dan diberikan masa untuk warna. Kemudian dah siap semua lukis, saya akan bagi tahu sekarang buat kumpulan berdasarkan kelas makanan yang dilukis. Jadi murid pun akan tengok kalau misalnya dalam gambar tu ada yang lukis ketam, ada yang lukis ayam goreng, ada roti, ada pizza. Jadi murid akan kenal pasti sendiri, merujuk kepada buku. Ini adalah induksi untuk kelas makanan. Jadi kemudian mereka akan duduk ikut kelas makanan masing-masing. Kemudian barulah kita mula buat pembentangan dan juga mengenal pastilah ciri-ciri kelas makanan bagi setiap makanan yang dipilih. Jika kebetulan ada kelas makanan yang tak ada wakil, itu mengikut kreativiti cikgu. Macam mana nak jadikan semua ada 7 kumpulan. Okay, next. Ada 2 gambar pada slide, rajah A dan rajah B. Kedua-dua ini merupakan kaedah PDPC PAK 21. Saya minta semua peserta untuk tulis apakah jenis kaedah bagi rajah A dan rajah B. Atau peserta boleh tulis di ruangan chat. Kalau gallery work, yang mana satu, rajah A ataupun rajah B. Dua-duanya melibatkan pembentangan. Tapi sebenarnya ada spesifik. Rajah A pembentangan, kita smart. Cikgu Kiang, rajah A gallery walk. Rajah A gallery walk, rajah B pembentangan. Cikgu Veronica, kawan saya di Keningau. Cikgu Mei, rajah A gallery walk. Cikgu Kiang, rajah B one stays other stray. Saya rasa dua-dua kaedah ni biasa digunakan oleh cikgu-cikgu. So rajah A ialah gallery walk, Cikgu Min. Rajah B stray and stay. Stay and stray. Jadi kita tengok. Rajah A. Rajah A sebenarnya ialah betul gallery walk. Untuk kaedah ini, setiap kumpulan akan mempamerkan hasil perbincangan sama ada di meja, di dinding ataupun di tempat yang disediakan. Kemudian semua ahli kumpulan akan bergerak dari kumpulan ke kumpulan. Dari stesen ke stesen. Maksudnya tiada pembentang, hanya tengok macam tengok galeri, macam kita pergi tengok gambar. Jadi tak ada buat apa-apa kecuali tengok sama adakah hasil pembentangan tu, hasil pembentangan kumpulan tu betul ataupun tidak. Okay, ini adalah contoh-contoh yang digunakan untuk subjek sains dan juga biologi. Okay, yang kedua tu betul, one stays, other stray, stay and stray. Jadi untuk kaedah ini, selepas menyiapkan pembentangan, satu orang murid akan stay sebagai pembentang, manakala ahli kumpulan lain dia akan stray dari satu stesen ke satu stesen, dari satu kumpulan ke satu kumpulan. Jadi dalam ini adalah untuk subjek biologi. Satu orang murid stay, manakala ahli kumpulan lain dia akan bergerak dari kumpulan ke kumpulan. Sama juga macam yang ini. Gambar rajah kiri tu ialah subjek biologi, kami buat di makmal. Manakala yang di sebelah kiri itu, kita tukar sikit. Daripada yang ahli kumpulan berjalan, kali ini kita buat
ahli kumpulan tu pula, wakil kumpulan tu akan berjalan dari kumpulan ke kumpulan lain. Yang ahli kumpulan tu akan stay di meja masing-masing. Kita tukar sikit. Okey, seterusnya, ni yang paling ramai tadi bus stop. Bus stop pun sebenarnya lebih kurang dengan gallery walk dan juga stay and stray. Cuma beza dia, untuk bus stop, guru akan menyediakan satu tugasan untuk dijawab dan jawapan tu akan disediakan di stesen-stesen. Maksudnya kalau di stesen 1, murid kena jawab soalan tentang, contoh dalam gambar ni macam pasal sense, pasal deria. Jadi mungkin dekat stesen 1 kena jawab pasal mata. Stesen 2 kena jawab pasal telinga. Stesen 3 dan seterusnya. Jadi murid masa setiap kali pergi ke stesen, murid akan jawab soalan. Dan jawapannya hanya disediakan di stesen tersebut. Okey, yang ini pun contohnya untuk subjek biologi. Di setiap stesen hanya disediakan satu graf. Jadi murid-murid akan jalan dari satu stesen ke satu stesen dan interpret graf tersebut dan jawab soalan yang diberikan. Okey, seterusnya think, pair, share. Think, pair, share pun saya rasa ramai yang pernah buat. Mula-mula kita akan bagi satu soalan untuk murid fikir dan kemudian murid akan diminta untuk duduk secara berpasangan, membuat pair dan seterusnya berbincang tentang topik yang diberikan. Kemudian murid akan dipanggil secara berpasangan untuk berkongsi hasil perbincangan. Jadi ini adalah subjek sains tingkatan 3 bab 1. Jadi untuk yang fasa 1 ataupun langkah pertama, guru akan mengarahkan murid-murid memikirkan ciri-ciri jenis penglihatan dan kemudian melukis topeng haiwan. Contohnya, tapi untuk kali ini disebabkan murid ramai dalam 36 orang, jadi cikgu arahkan 18 orang buat untuk penglihatan monokular, 18 orang buat penglihatan stereoskopik. Okay, kemudian untuk fasa kedua, murid akan duduk secara berpasangan. Setiap pasangan ada satu yang ciri penglihatan monokular dan satu lagi ciri penglihatan stereoskopik. Dan kemudian murid akan saling menghuraikan ciri-ciri dan contoh bagi jenis penglihatan tersebut. Dan akhir sekali, wakil pasangan ataupun boleh juga guru sendiri yang pilih untuk berkongsi hasil perbincangan di hadapan kelas. Okay, ini adalah untuk sains dan juga subjek bio. Dan seterusnya ialah hot seat, kursi panas. Saya rasa semua pun pernah ataupun sekurang-kurangnya pernah buat cara ni. Kalau tak pernah buat pun mungkin pernah dengar. Iaitu guru akan memilih satu murid secara sukarela ataupun murid secara sukarela tampil ke depan. Sebelum tu guru akan bagi satu topik dulu untuk dipikirkan oleh murid-murid. Kemudian murid akan duduk di kerusi itu dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan ataupun guru sendiri. Ini sebagai contoh untuk subjek sains dan juga subjek biologi. Okay, seterusnya ialah jigsaw puzzle. Antara kaedah yang paling saya suka guna sebabnya semua murid dia akan bertanggungjawab untuk topik masing-masing. Caranya saya akan tuliskan pada kertas berwarna nombor, kemudian murid akan cabut. Untuk round pertama, pusingan pertama, murid akan duduk mengikut nombor. Dan kemudian setiap kumpulan akan diberikan satu topik. Jadi murid akan bincang tentang topik tersebut. Lepas itu, untuk pusingan kedua, murid akan duduk ikut warna. Dan apabila duduk ikut warna, setiap murid bertanggungjawab. Masing-masing akan bentangkan balik perbincangan semasa pusingan 1. Jadi semua murid bertanggungjawab. Okay, contohnya yang ini untuk biologi tingkatan 5. Yang sini saya guna puzzle. Jadi lebih senang, lebih nampak. Yang ini pun untuk biologi juga tingkatan 5. Okay, yang ini pula yang baru saya buat dengan biologi tingkatan 4. Mula-mula untuk round 1, saya bagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Setiap kumpulan tu, ni macam yang saya cakap masa yang model 5E tadi tu. Setiap kumpulan diberikan satu model ataupun bahan. Contohnya kumpulan 1 saya bagi model respirasi. Kumpulan 2 saya bagi kuih tapai. Dan kumpulan 3 ialah yogurt. Kemudian murid-murid akan bincang dan kaitkan dengan proses respirasi ataupun fermentasi. Selepas habis ataupun tamat masa perbincangan, murid akan kembali semula
mengikut warna. Jadi kali ini semua murid perlu bentangkan hasil perbincangan. Okay, seterusnya kita ada kaedah simulasi. Simulasi tu maksudnya, okay, untuk yang ini murid akan berperanan sebagai darah dalam peredaran darah jantung manusia untuk sains tingkatan 3 dan juga biologi tingkatan 4. Jadi saya sediakan satu model 2D jantung dan kemudian murid akan berperanan sebagai darah beroksigen ataupun darah terbioksigen. Jadi masa murid masuk setiap ruang dalam jantung ataupun melalui sel darah dan juga indap, murid akan tulis laluan sepanjang jantung tu dia ada 2 darah beroksigen juga terbioksigen. Ini saya buat perkongsian dengan sekolah-sekolah di daerah Kenyam. Okay, dalam gambar ni tengok tuan pengetu pun ada dan bersama-sama murid menjadi darah beroksigen dan juga darah terbioksigen. Seterusnya saya juga pernah buat simulasi melibatkan 2 kelas. Ini masa saya release. Sains tingkatan 2 bab 4, kita collaborate dengan biologi tingkatan 4 bab 11. Tajuk mekanisme pertahanan badan. Okay, untuk kali ini, tingkatan 4 pakai baju sekolah, tingkatan 2 yang memakai t-shirt. Jadi tingkatan 4 berperanan ikut kumpulan. Jadi untuk gambar ni, tingkatan 4 berperanan sebagai mikroorganisma. Manakala tingkatan 2 menjadi sistem pertahanan badan. So ada 3 pertahanan, dia macam mana masing-masing menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Okey, selain itu kita juga ada kolaborasi melibatkan 2 kelas yang berlainan aras. Jadi kelas nombor 1 dia akan buat bincangan dan menghasilkan model untuk ini dalam tajuk pencernaan dan kemudian buat pembentangan kepada kelas sederhana. Kami buat ni di Dewan supaya ada kawasan lebih luas untuk lebih kurang dalam 70 orang murid. Dua period. Okay, ini kolaborasi untuk menghasilkan model sains untuk tingkatan 2 dan juga bab 2 dan juga bab 3. Ini pula kolaborasi untuk perbincangan. Kalau tengok kat sini untuk biologi dan juga sains menggunakan prototyping. Dan seterusnya pembentangan. Pembentangan saya rasa semua orang pun biasa buat kan, sama ada gunakan kertas lukisan ataupun kertas mahjong dan kadang-kadang murid menggunakan PowerPoint slide. Okay, seterusnya kadang-kadang murid ni dia lebih excited, lebih teruja untuk pembentangan dengan kawan-kawan di luar kelas. Jadi saya ajak murid untuk buat pameran kebat. Jadi kalau tengok dalam gambar ni, mula-mula murid akan buat pembentangan dalam kelas dulu supaya saya tahu sama ada mereka faham ataupun tidak topik itu. Kemudian mereka akan buat pameran dan bentangkan pula topik tersebut. Okay, untuk yang ini ialah tajuk osmosis kepada rakan-rakan sekolah lah. Ini ada tingkatan 5, dia punya ni ada tingkatan 3, tingkatan 2 macam tu. Pameran kebat sebenarnya adalah perbicaraan sekolah kami. Jadi memang dibuat secara sekurang-kurangnya 3 kali dalam masa seminggu. Iaitu hari Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi ini pameran kebat untuk minggu sains. Murid akan buat ada kadang-kadang tu tengok soalan, kadang-kadang ada eksperimen, kadang-kadang ada aktiviti hands on. Dan kemudian para pengunjung berpeluang untuk sama-sama cuba jawab ataupun buat aktiviti. Okay, ini untuk subjek ini kestabilan dan juga peredaran darah. Satu lagi ialah berkaitan dengan kelas makanan dan satu lagi ialah berkaitan dengan fizik. Okay, ini juga adalah pameran kebat bagi tingkatan 3. Ini pameran kebat untuk tingkatan 2. Ini pameran kebat, yang ini adalah gambar-gambar koleksi dari tahun 2017, 18, 19. Okay, ini selepas tu mula-mula saya buat kelas saya sendiri, kemudian kita collaborate dengan kelas-kelas lain dan seterusnya kita collaborate dengan tingkatan-tingkatan lain. Kita kalau tengok kat sini ada juga tingkatan 4. Biologi pun tingkatan 4. Sains tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okay, ini pula ialah pameran kebat untuk biologi yang terbaru tahun ini. Tajuk yang tadi tu osmosis dan juga resapan. Okay, ini pula ialah pameran kebat biologi berkaitan dengan deria dan juga sel dan juga peredaran darah.
Ini pula merupakan pameran kebat biologi yang pertama sekali diadakan. Kalau para peserta tengok yang memakai t-shirt Batman tu, itu adalah pameran kebat yang diadakan buat pertama kali pada tahun 2016. Jadi masa tu kami buat di lobi sekolah. Jadi untuk yang tahun seterusnya, kami dicadangkan buat di dataran antara blok A dan blok B. Cik moderator, Cikgu Lilia pun ada dekat dalam gambar yang gambar di sebelah kanan yang memakai t-shirt Superman. Masa ni kami buat tajuk tentang sistem pengangkutan dan juga sokongan. Okay, seterusnya kita ada pameran inovasi STEM. Jadi tahun 2017 dan 2018 kami menyertai pertandingan Young Innovators Challenge. Jadi murid-murid akan membuat pameran dulu, membentangkan hasil inovasi mereka kepada kawan-kawan dan juga guru-guru di sekolah. Okay, ini juga adalah pameran. Mula-mula kami adakan di kawasan kantin sebelum berpindah ke kawasan dataran kebat yang lebih luas. Dan yang gambar di sebelah kanan ialah semasa menyertai pertandingan Young Innovators Challenge peringkat negeri di UMS. Seterusnya ini adalah pameran inovasi STEM untuk tahun ini bagi para peserta bersedia untuk pertandingan Enom Makers Fair tahun 2022. Jadi untuk yang ini saya libatkan murid-murid tingkatan 4 dan mereka dikehendaki menghasilkan inovasi menggunakan Arduino dan Scratch. Okay, ini juga ada pameran inovasi STEM melibatkan murid-murid tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi masa mereka buat pembentangan, para peserta boleh cuba juga hasil inovasi mereka. Ini pula ialah pameran inovasi menggunakan Pakona. Pakona ni adalah satu inovasi yang saya hasilkan dan kemudian murid-murid menggunakan inovasi tersebut untuk bentangkan dan berkongsi dengan rakan-rakan mereka yang lain. Okay, ini pula ialah pameran inovasi persatuan akademik. Jadi di sekolah juga kami ada membuat mini carnival inovasi antara persatuan akademik. Jadi semasa di pertandingan, semua persatuan akademik akan mempersembahkan hasil inovasi mereka dan kemudian dinilai oleh juri jemputan. Seterusnya, kita juga ada demonstrasi untuk eksperimen sains yang mempunyai, kita bercakap berdasarkan bahan yang limited, yang terhad. Ini dibantu oleh pembantu makmal, dibuat di makmal lah, berkaitan dengan model sistem respirasi manusia. Jadi pembantu makmal buat sambil saya bagi penerangan. Dan kemudian murid-murid juga diajak untuk bantu buat. Okay, seterusnya ialah demonstrasi bagi subjek biologi. Jadi dalam situasi ini saya menerangkan tentang proses mitosis dan meiosis menggunakan puzzle. Kalau tengok kat sini, kita memang buat di dalam kumpulan yang kecil. Okay, kita juga pernah buat demonstrasi sains untuk tajuk asid dan alkali untuk pelancaran kempen I Love Science. Ini tahun, kalau tak silap saya, tahun 2017. Yang pakai lab coat tu semua adalah pengetua dan juga penolong kanan serta ketua bidang. Sambil tu saya akan terangkan konsep sains, iaitu penetralan. Okay, seterusnya kami juga buat demonstrasi dan hands-on activity. Masa ini saya menjemput doktor dari Hospital Daerah Tenem untuk sama-sama berbincang tentang jantung. Masa tu kami guna jantung lembu. Jadi doktor menerangkan tentang jantung lembu, fungsi dan kemudian sama-samalah kita bedah. Yang ini adalah kelas Cik Lelia, moderator kita tahun 2017. Okay, seterusnya ini adalah aktiviti hands-on untuk lita elektrik. Saya bagi soalan, murid akan bina lita menggunakan bahan yang disediakan. Dan seterusnya kaedah eksplorasi. Kaedah eksplorasi ini selalunya melibatkan aktiviti di luar kelas. Maksudnya, saya akan, macam yang ini, biologi tingkatan 5 bab 2 bertajuk daun.
dan juga struktur daun. Jadi murid-murid akan keluar kelas, kemudian akan pilih satu daun dan menerangkan ciri-ciri pada daun tersebut. Jadi masing-masing berjalan di sekitar sekolah. Dan seterusnya kami juga pernah buat ini kotak saya 5 Sains 2019, tajuk pergerakan. Jadi untuk kelas ini sebenarnya murid-murid diagihkan secara kumpulan. Ada kumpulan yang bawa katak, ada yang bawa ayam, ada yang bawa cacing, jadi dan ikan. Jadi kami tak buat dalam kelas lah, takut nanti ada lompat-lompat. Jadi kami buat di padang. Sambil tu nanti kita tengok pergerakan haiwan-haiwan tersebut. Okey, seterusnya untuk biologi tingkatan 4 bab 6, ni untuk KBSM, kami belajar tentang fotosintesis. Jadi murid-murid pilih untuk buat di bawah pokok. Sambil tengok pokok, sambil terangkan proses fotosintesis. Seterusnya yang ini ialah sains tingkatan 2 bab 2 berkaitan dengan spesies, populasi, ekosistem dan habitat. Jadi murid-murid akan berjalan sendiri di sekitar sekolah dan cari habitat ataupun ekosistem yang mereka nak bentang. Okay, ini pula untuk sains tingkatan 3 bab 3, tajuk transpirasi. Jadi murid-murid nak tengok hasil transpirasi, kita tengok dia punya hasil penyejatan. Jadi setiap murid diberikan satu plastik dan kemudian mereka akan ikatkan pada daun dan tinggalkan selama beberapa minit. Kemudian murid akan tengok balik adakah terdapat perubahan pada plastik tersebut. Jadi sekiranya pokok itu masih hidup dan menjalankan transpirasi, kita boleh nampak titisan air, titisan uap udara yang menjadi air pada plastik yang diikat pada daun. Okay, selain itu, semasa PDPR, murid-murid juga menjalankan aktiviti di rumah. Jadi kalau tengok yang ini ialah bio tingkatan 5, yang paling kiri itu ialah susunan mozaik daun. Jadi semua murid perlu mencari satu pokok dan kemudian tangkap gambar. Nak tengok dia punya susunan mozaik daun. Yang gambar di tengah ialah berkaitan dengan transpirasi yang tadi juga. Dan yang gambar paling kanan ialah setiap murid perlu mencari bunga raya dan kemudian memotong secara keratan memanjang dan seterusnya melabel. Lepas tu kena selfie dan hantar. Ini untuk tugasan sepanjang PDPR tahun 2021. Ini pula untuk biologi tingkatan 5 bab 6, tajuk pertumbuhan. Jadi kalau nampak di sebelah kiri tu, saya pergi ke setiap rumah murid dan bagi satu pokok hati-hati. Jadi murid juga akan diberikan soalan, kalau tengok kat situ dia punya laporan lah, untuk mencatatkan panjang ketinggian pokok itu setiap minggu. Dan kemudian murid akan snap gambar dan hantar kepada saya setiap minggu selama 8 minggu. Jadi selepas habis minggu terakhir, minggu ke-8 tu, murid akan hantar semua gambar beserta dengan laporan. Ini pun untuk tingkatan 5 tahun 2021. Okay. Untuk subjek sains juga, kita ada buat eksplorasi. Okay, untuk yang gambar paling kanan tu ialah tajuk daun monocotyledon dan juga daun dicotyledon. Yang gambar di tengah tentang pinggan sihat Malaysia. Dan gambar paling kiri ini untuk bio tingkatan 4, iaitu tajuk osmosis. Murid buat eksperimen sendiri di rumah. Okay, ini adalah contoh amali biologi yang dibuat di makmal sekolah. So, untuk yang sebelah kiri tu ialah tajuk keratan retas dan juga keratan memanjang. Yang sebelah kanan tu ialah osmosis. Jadi kalau untuk subjek sains dan biologi, kita memang ada eksperimen. Dan yang terbaru, ini gambar terbaru tahun ini, untuk amali sains tulen bermula tahun 2021, diwajibkan untuk membuat ataupun menjalankan amali sains secara individu. Jadi ini gambar yang saya sempat snapline. Jadi semua murid akan buat eksperimen secara individu, iaitu bagi subjek fizik, kimia dan biologi. Kalau di sekolah kami sebanyak 2 kali. Untuk peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun. Okay, ini pula ialah antara gambar amali sains yang sempat saya cari.
murid-murid buat sendiri aktiviti lah secara berkumpulan di makmal. Okay, ini pula adalah berkaitan dengan model sains. Saya cuma jumpa 2 gambar je. Gambar yang sebelah kiri itu ialah murid dikehendaki untuk menghasilkan alat peneras air. Saya yakin semua pun pernah buat. Dan yang sebelah kanan sebenarnya untuk buat model roller coaster. Untuk tahun sebelumnya tu kami menggunakan bahan-bahan terbuang. Tapi untuk yang sesi ini kami cuma guna macam mana saya nak tengok budak tu boleh susun ataupun bentuk hose tu, pipe tu untuk dapatkan momentum paling laju. Jadi selepas mereka susun tu, kita akan masukkan satu guli dalam hose tu dan tengok guli mana yang paling laju sampai dari atas ke bawah. Okay, seterusnya ini untuk tahun ini, murid membuat model sains untuk tajuk respirasi menggunakan bahan yang dibawa sendiri. Okay, untuk ini ialah murid menggunakan rokok dan juga botol dan juga inilah kapas dan kemudian buat sendiri model respirasi dan kita uji sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, seterusnya ialah merakam video konsep sains. Memang setiap tahun kita galakkan murid untuk pilih sendiri konsep sains yang mereka minat ataupun nak buat dan kemudian mereka akan rakam video sama ada buat sendiri di rumah ataupun di makmal. Okay, ini pula saya buat junior senior. Maksudnya ialah setiap tahun kelas tingkatan 4 saya akan gabungkan dengan kelas tingkatan 5. Okay, saya mengajar biologi. Jadi ada setengah subjek biologi tingkatan 4. Saya akan pilih contohnya respirasi. Nanti murid tingkatan 4 kita akan combine dengan kelas tingkatan 5. Jadi murid tingkatan 4 akan bertindak sebagai pembentang untuk murid tingkatan 5 untuk sama-sama belajar topik tingkatan 4. Dan ini saya buat semasa program SPOA tahun ini. Dan seterusnya, ini adalah satu lagi yang saya buat untuk set induksi iaitu quiz high five untuk 5 minit pertama. Jadi setiap kali saya masuk ke kelas, saya akan bagi soalan. Sama ada soalan tersebut soalan yang saya sudah ajar ataupun topik yang berkaitan dengan yang pernah dipelajari sebelum itu, ataupun saya akan maklumkan murid untuk baca dahulu sekian-sekian bab. Ini macam flip classroom. Jadi saya akan tanya soalan berdasarkan topik tersebut. Jadi sekiranya murid boleh jawab, murid boleh duduk. Selagi belum jawab soalan, tak boleh duduk. Kalau misalnya saya ada masa yang panjang, saya secara individu. Maksudnya semua murid kena jawab sebelum dapat duduk. Kalau tak dapat jawab, tak dapat duduk. Tapi kalau misalnya masa singkat, kita akan buat secara berkumpulan. Sama ada kumpulan yang asal dalam kelas ataupun mungkin kita akan buat contohnya macam hari ini kita jawab soalan berdasarkan bulan kelahiran. Jadi katakan murid yang jawab lahir dalam Ogos. Jadi semua kawan yang duduk dalam bulan Ogos boleh duduk. Kalau yang jawab tu dia lahir bulan Disember, semua kawan yang lahir dalam bulan Disember boleh duduk. Tapi kita tukar-tukar. Contohnya hari ini kita buat pula tukar. Tak nak duduk ikut kumpulan, tak nak duduk ikut hari lahir, bulan lahir. Kita duduk ikut contohnya persatuan akademik. Jadi kalau yang jawab tu murid STEM, semua kawan dia yang ahli kelab STEM akan duduk. Kalau yang jawab tu katakan dari persatuan bahasa Inggeris, semua ahli persatuan bahasa Inggeris duduk dan sebagainya. Cikgu-cikgu boleh ubah-ubahlah dia punya topik tu. Contohnya kadang-kadang saya guna sekolah lama ataupun kampung ataupun bilangan adik-beradik ataupun saiz kasut dan sebagainya lah, ikut kesesuaian. Itu adalah quiz sebelum duduk, nama dia quiz high five. Seterusnya kita ada juga quiz bertulis secara individu. Ini biasanya untuk soalan kebat untuk subjek biologi. Jadi saya akan bagi satu soalan, murid akan jawab secara individu bertulis dan kemudian hantarlah untuk aktiviti dalam kelas lah. Seterusnya kita ada kumpulan. Untuk yang ini saya akan bagi satu lembaran. Masa ini kami belajar topik pencernaan. Jadi saya bagi lembaran. Masa ini kami guna konsep kod warna. Jadi jawab ikut warna. Ini yang tahun ni lah, tahun 2022. Ataupun untuk revision,
kita akan gunakan Tasya Puzzle. Jadi murid akan jawab soalan berdasarkan soalan yang diberikan dalam puzzle lah. Dan juga kita ada kuis bertulis. Ini kiranya kuis spontan. Jadi saya akan tanya soalan, murid akan jawab di papan putih dan kemudian angkat jawapan. Kita tengoklah murid kumpulan yang mempunyai markah yang paling tinggi. Ini paling spontan punya idea. Tapi murid paling suka. Jadi setakat ni ada soalan kan? Macam cakap seorang tu. Jika ada soalan boleh tuliskan di ruangan chat. Kita tengok dulu kalau ada soalan. Oh, kawan saya Cikgu Melissa, Kak Mel dari Terengganu. Saya pernah buat tasya, betul. Budak-budak memang suka. Kalau budak-budak saya dia suka sangat kalau ada yang compete, bertanding. Itu paling dia suka. Lagi seronok kalau tiba-tiba ada hadiah. Dia semua, bukan setakat budak, cikgu pun suka kalau dapat hadiah. Tapi kalau murid saya dia lebih suka kalau dapat duduk. Yang soalan tu memang itu saya punya nilai, saya punya apa nak cakap ya? Itu memang saya punya cara lah. Selagi tak boleh jawab soalan permulaan kelas tu memang tak boleh duduk. Ada coklat betul. Coklat, gula-gula memang budak suka Buat kumpulan ikut bulan lahir bilangan daripada betul Kak Mel, boleh. Nanti kita kongsi idea. Memang saya akan tanya soalan setiap kali nak duduk. Saya pernah ada tahun satu kali saya ajar biologi, masa tu budak tu tingkatan 5. Saya dah bagi tahu siapa tak boleh jawab soalan tak boleh duduk. Jadi budak tu dia tak jawab soalan. Sebabnya dia cakap dia tak buat ulang kaji. Walaupun kawan-kawan dia bagi dia jawapan, dia tak nak jawab sebab dia cakap itu bukan jawapan dia. Jadi dia sanggup berdiri 1 jam. Itu antara budak yang mencabar juga lah dapat Tapi syukurlah dia sebenarnya tak minat biologi sebab terlalu banyak membaca dia cakap. Tapi disebabkan kita banyak buat aktiviti hands on, akhirnya dia dapat B+ dalam SPM dari D. Jadi kiranya sangat baguslah. Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan. Selain daripada aktiviti dalam kelas, sebenarnya saya juga dibantu oleh mentor. Saya ada satu tim, kalau kat sini ada 2 tim STEM mentors. Yang the strikers tu ialah murid saya ajar mereka dari tahun 2018 dan merupakan lepasan SPM 2021. Kat sini saya tak tulis nama ada Nathaniel, Cherry dan juga Bonaventure. Jadi ketiga-tiga ini memang selalu saya bawa untuk sebarang aktiviti. Dan yang terbaru untuk tahun 2021 sampai sekarang, 2022, saya wujudkan, ada satu kumpulan lagi saya panggil sebagai STEMIS. Terdiri daripada 7 orang murid tingkatan 4, iaitu kelas saya sendiri. Dalam gambar ni ada si Rose, Rezi, Loni, Hendrik, Preti, Alice dan Aspa. Tugasan mereka sebenarnya ada peranan lah. Setiap murid ni selalunya saya akan bagi dulu tugasan ataupun kita akan buat perbincangan tentang topik. Dan kemudian mereka selaku ketua kumpulan, mereka akan menerangkan ataupun membantu kawan-kawan lain untuk membuat tugasan. Itu sekiranya melibatkan PDP. Jadi saya ada tim sendiri. Itu kalau misalnya semasa PDP. Kadang-kadang saya juga melibatkan mereka dalam aktiviti FOKEM, itu PDPC Okay, contohnya yang ini, saya rasa mungkin majoriti dalam ni pernah dengar Tenom Innovation Center yang ditubuhkan oleh Cikgu Anutra yang merupakan Malaysia National yang memperolehi Malaysia Teacher Prize baru-baru ni. So saya itu merupakan salah seorang guru yang terlibat dengan TIC Outreach. Jadi kesemua mentor saya pernah terlibat dengan TIC Outreach tahun 2020. Jadi kami akan pergi ke sekolah-sekolah rendah di daerah Tenem untuk mengajar cara menggunakan Arduino. Tapi dalam gambar ni kami ajar lebih fokus kepada 3D pen. Ini untuk 2 sekolah yang pertama tahun 2020 dan kemudian tahun 2021 PKP. Tahun ini kami sambung semula untuk beberapa sekolah. Dalam gambar ni kita pernah pergi ke SK Batu Tiningkang, SK Mas Hanoi
SK Bamban, SK Ulu Intabuan dan juga masa tu kami membantu tim SK Mentailang di hari terbuka PPD Tanam. Jadi mentor ni akan membantu para peserta untuk belajar cara menggunakan Arduino dan membuat projek untuk pertandingan Tanam Makerspace. Okey, ini pula ialah murid-murid masa ni kami training mentor baru untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi murid-murid tingkatan 4 dan juga saya punya super mentor tadi tu yang the strikers tu, mereka yang bantu panggil apa training lah, bantu train yang baru tu. Kita tengok dekat sini tuan pengetua pun ada yang terlibat semasa sesi training coding. Okay, ini ialah untuk tingkatan 3 dan tingkatan 2 juga sebab kami nak rekrut mentor baru setiap tahun sebab dah 2 tahun tak ada mentor. Dan selain itu STEM mentors juga terlibat untuk training guru-guru STEM di sekolah kami di STM Kentabuan. Dan sini kami melibatkan kesemua, kalau tak silap saya 24 orang guru untuk dari subjek sains, matematik, ASK dan RBT. Kita ajar cara menggunakan M-Block dan juga Arduino. Dan kemudian semua peserta secara berkumpulan perlu menghasilkan satu tugasan iaitu membuat game. Okay, seterusnya STEM mentor juga terlibat dalam pertandingan Tanam Makerspace. Jadi kita sama-sama lah buat projek, projek murid yang uruskan. Jadi tahun ni bersyukur sebab kami berjaya memperolehi 2 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa untuk peringkat PBD Tanam. Selain itu, saya juga bawa STEM Mentors untuk menyertai Karnival Inovasi Pedalaman. Untuk tahun ini kami menang, saya pun tak ingat 1, 2, mungkin ada 1 perak dan 4 gangsa tahun 2020. Okay, selain itu, saya juga melibatkan STEM Mentors untuk pameran anjuran JPN Sabah. Jadi yang sebelah kiri itu ialah tahun 2018 di Wisma Pendidikan Likas, Kota Kinabalu, dan di sebelah kanan ialah semasa program apa ya? Tapi untuk JPN Sabah di peringkat bahagian pedalaman yang dilangsungkan di Keningau. Jadi kami dipanggil mewakili PPD Tanam untuk pameran hebat sekolah menengah. Okay, saya rasa sekarang 4:10 saya dah habis dah ni slide. Jadi saya buka untuk sebarang soalan kalau ada. Okey, saya bikin konten YouTube channel. Apa ya? Cikgu Mei, STEM mentors tu cikgu pilih atau mereka volunteer? Okey, Cikgu Mei macam ni, macam yang untuk tingkatan 3 tu, saya pilih, selalunya saya akan pilih, kemudian saya akan panggil murid tu untuk buat jawab, bukan buat, untuk buat dulu lah, mungkin dalam 1 ataupun 2, 3 task macam tu, sambil dibantu dan juga di observe oleh mentor yang lain. Jadi lepas tu macam hari tu kami nak pilih, kalau tak silap saya kami nak pilih 6 orang. Jadi kami panggil dalam lebih kurang 10 ke 12 orang. Tingkatan 2 kami panggil 10 orang, tingkatan 3 lebih kurang 12 orang. Kemudian mereka akan jawab dulu soalan, bukan soalan maksud saya, mereka akan buat coding Arduino dan juga M-Block tu, dan kemudian kami akan pilih yang kami rasa layak lah. Ada juga pernah murid volunteer, jadi kami panggil dulu untuk buat saringan. Selalunya begitulah. Tapi macam tempat kami, since kami ni sebab tak ada transport, jadi transport tu menjadi salah satu kriteria untuk menyertai program. Sebab kalau nanti habis lambat, macam pukul 4, pukul 5 dah tak ada bas, jadi murid tak dapat nak balik kan. Jadi salah satunya, kalau willing to join, maksudnya kena usaha sendiri untuk transport. Itu cabaran kami. Mungkin kalau cikgu-cikgu lain ada soalan, boleh unmute, tanya secara live. Best ada mentor. Nanti pun saya, betul Cikgu Mei. Seronok, macam kita boleh bincang-bincang juga
Dan kadang-kadang kalau kita sendiri cikgu, cara kita fikir tu sebenarnya mungkin lain. Macam ada Dr. Mahendra cakap tadi tu kan. Kadang-kadang kalau kita tak boleh nak ajar cara kita, kita kena belajar cara murid belajar. Jadi kalau ada mentor tu, kita boleh tengok dari perspektif yang berlainan lah. Itu pendapat saya. Kalau di Indonesia, cikgu kita pakai konten-konten karena itu anak-anak masih terbiasa PJJ online. Cikgu Tiurma. Iya, saya sains tapi dari Indonesia. Saya asli Medan. Kita bertetangga. Hai Cikgu Tiurma. Hai cikgu. Tapi saya jadi cikgu, ya, cikgu guna cikgu guna konten dari video dari YouTube. Belum, saya masih di Indonesia. Pernah punya teman cikgu yang di Sarawak atau di mana di Putrajaya. Kemudian itu pernah ikut seperti sales internasional di Bandung. Jadi teman-teman ajak ikut ini dengar cikgu yang di Malaysia pembelajaran sains. Kalau di Indonesia karena setelah pandemi, jadi kita masih mengupload ke konten-konten ke YouTube, cikgu. Jadi jadi diubah ke konten-konten YouTube. Jadi pembelajarannya masih transisi melewati kondisi darurat pandemi. Jadi cikgu ada ajak murid-murid buat aktiviti? Ada buat di laboratorium. Kalau dari segi pentaksiran macam mana? Dari segi pentaksiran macam latihan jawab soalan. Mau ada itu buat kuis atau seperti apa? Kuizi yang di online. Ada latihan pembelajaran. Iya. Tapi rumpun Malaysia dengan Medan itu lebih dekat bahasanya dibandingkan dengan di Jawa. Jadi kalau di Jawa dipahami. Ya. Jadi kalau di Jawa itu lebih sulit dari kita rumpun yang di Medan. Lebih kurang kita punya bahasa. Iya, karena penyebabnya mungkin masa-masa belajar yang online. Sudah biasa tidur di kamar. Jadi diajak bergerak itu anak-anaknya sulit. Kemudian kondisi cuaca dingin. Kita di Melayu, di Medan itu orang pantai, cikgu biasa berpanas-panas. Jadi suasana dingin juga jadi malas bergerak. Malas bergerak, malas belajar. Harus belajar, tidur di kamar. Mau baring-baring. Mau baring. Rebah-rebah, main game, dapat nilai mau tinggi. Itu memang cabaran semua, cikgu. Benar, cikgu. Cobaan, tantangan. Cabaran. Kalau zaman now. Tantangan zaman now. Di Malaysia bilang cabaran. Kalau tantangan, challenge. Cabaran. Ya, cabaran. Cobaan. Betul, cobaan. Cikgu Tiurma ajar cikgu yang sekolah baru. rendah? Sekolah menengah. Ya, untuk SMA. SMA masa. Jadi adakah bahan yang saya share tu sesuai diguna untuk cikgu? Tidak. Itu yang seperti itu tentu dilarang. Yang sikap-sikap yang anak-anak biasa online seperti itu tidak di sekolah. Kecuali ada 5% tiba-tiba pandemi lagi menyerang satu kelas, itu kelas diliburkan. Jadi sekarang cikgu di rumah?
Tidak, kita masih ini udah jam masa mau pulang sekolah. Oh, cikgu-cikgu Ada di isi sekolah. rapot. Iya, di sekolah. Oh, cikgu di sekolah, murid saja di rumah. Oh, Ya, jadi beberapa dibatasi buat datang pembelajaran, yang lainnya boleh online. Jadi kita upload di konten-konten YouTube, anak-anak bisa belajar nonton. mandiri. Hmm. Iya, begitu, Cikgu. Begitu. Dari Kalau segi di capaian, Malaysia, ya, dari segi capaian internet bagus. tidak maksimal. Kalau capaian tidak maksimal, tidak seperti Malaysia. Karena suasana juga dingin, suhunya dingin. Di Malaysia capaian pasti bisa 99% Tengok, buat pembelajaran. tidak semua juga kawasan. Ada juga kawasan yang tiada line. Boleh belajar online, tapi tidak boleh rebahan di sekolah atau bermalas-malas begitu. Karena suasana masih melewati pandemi. Tapi yang di Medan, Malaysia itu suhu kan tidak begitu ekstrim. Suhunya masih baik buat ini pembelajaran sains di luar ruangan. Betul. Ya, Sekarang, begitu juga sekarang di Indonesia dari Bandung. cuti atau sekolah. Ya, Sekarang Indonesia cuti ataupun sekolah. ini masa setelah ujian, jadi selepas pengajian cuti. Oke, nampaknya Cikgu Siti Rafeka ada masalah lain. Terima kasih kepada Cikgu Siti Rafeka yang ada di sini atas ilmu yang telah dikongsikan sebentar tadi. Terdapat banyak kaidah PDPC pembelajaran pada abad ke-21 yang menarik yang boleh diperhatikan di dalam kelas untuk menarik minat belajar semasa PDPC, terutamanya kaidah bus stop yang telah menarik minat para peserta pada petang ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya minta semua peserta untuk membuka kamera bagi menangkap gambar. Okey, sebelum tu untuk para peserta, jika sebenarnya sepatutnya saya share tadi yang last sekali tiba-tiba tak ada line. Sebagusnya tengah angin, tengah hujan. Jadi sekiranya untuk dapatkan bahan-bahan, saya ada kongsi di Telegram. Sekejap saya share dia punya link. Ataupun cikgu-cikgu boleh follow saya di Facebook SRS Pekka. Ataupun boleh follow di Telegram. Jadi saya selalunya akan kongsi bahan-bahan yang saya guna untuk PDPC di Telegram. Itu saya ada kongsi di ruangan chat. Okay, sebelum gambar saya ucap terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk menyertai sesi perkongsian pada hari ini. Terutama kepada Cik Moderator, Cik Lilia Yusof dari UPSI, merupakan ex-student saya tahun 2017, dan juga Tuan Pengetua, Tuan Azan Dimon, Pengetua SMK Tabuan, serta rakan-rakan guru dan hadirin dan hadirat. Kita ambil gambar. Kita ada 2 page. Cikgu boleh buat kamera. Hai Kel. Hai Cikgu Vanessa. Cikgu Zulkarminiati. Cikgu Shima, ada Cikgu Ayati. Cikgu Mei. Oke, ready? Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sorry, saya di dapur. Sedang masak sambil dengar. Okay. Terima kasih ya, perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Go. Oke. Terima kasih semua. Thank you, Lia. Oke.
Oke, dengan ini tamatlah sesi kita pada petang ini. Terima kasih kepada peserta yang menyertai sesi ini dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan masa yang sama. Terima kasih.